Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Hari ini, kita bincangkan bagaimana kamera telefon pintar biasa yang ada dalam poket anda sekarang boleh digunakan untuk mengira buah sawit pada tandan secara automatik. Ya, dan ia sangat penting untuk perancangan tuaian dan logistik anda di ladang. Betul. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak perkenalkan CropDrive.ai kepada pekebun kecil Malaysia di luar sana. Daftar sekarang dan gunakan alat ini. Ia percuma sepenuhnya, tiada charge tersembunyi dan langsung tiada syarat pengikat. Alat ini sebenarnya membimbing anda langkah demi langkah dalam pengurusan harian ladang. Dan pastikan anda langgan saluran YouTube ini supaya tak terlepas sebarang maklumat penting tentang amalan terbaik kelapa sawit pada masa hadapan. Ya, pastikan langgan. Banyak info berguna kita kongsikan. Jadi, mari kita mulakan topik hari ini. Bila kita cakap pasal ladang, semuanya berbalik kepada angka kan? Berapa banyak buah, berapa banyak lori nak pakai esok. Tepat. Dan realitinya, meramal angka ni di lapangan bukan satu benda yang mudah. Mengira atau sekadar menganggarkan bilangan buah pada tandan tu sendiri sebenarnya satu cabaran yang sangat rumit. Sebab buahnya sangat rapik kan? Ya, buahnya bersesak-sesak, sangat padat, berlapis-lapis. Dan keadaan visual di ladang pula, di dunia nyata lah kita cakap, memang tak pernah sempurna. Kadang-kadang tandan separuh terlindung oleh pelepah tebal. Ataupun bayang-bayang tajam dari kanopi pokok bila tengah hari terik. Betul sangat tu. Jadi bila pekebun terpaksa bergantung kepada tekaan visual semata-mata, kesilapan pengiraan tu memang pasti akan berlaku. Dan ralat ni, kalau difikirkan balik, sangat mahal harganya untuk kos logistik lori atau buruh. Kejap. Biar saya jadi tukang bangkang sikit di sini. Adakah pengiraan macam ni benar-benar mustahil untuk mata kasar? Maksud saya, pekebun kita yang berpengalaman puluhan tahun kan dah biasa mengagak hasil mereka dengan tepat. Itu pandangan yang sangat logik. Saya tak menafikan kehebatan kemahiran manusia. Mata seorang pekebun veteran memang luar biasa tajam. Mereka imbas sepintas lalu pun dah tahu kualiti tandan. Ya, dah hari-hari tengok. Betul. Tapi isunya di sini bukan pasal manusia boleh kira atau tak. Isunya adalah tentang keletihan visual. Boleh tak mereka kekalkan konsistensi itu untuk ladang yang besar? Oh, maksudnya kelajuan dan ketahanan mata kita lah. Ya, bayangkan pada pukul 8 pagi. Cuaca redup, mata segar lagi. Pekebun mungkin boleh anggar tepat untuk 10 atau 20 pokok pertama. Tapi bila dah pukul 2 petang? Bila dah panas terik, berpeluh, kena menongak pula menentang silau matahari. Keupayaan mata kita untuk bezakan bentuk dan warna buah secara konsisten memang merosot mendadak. Di sinilah teknologi kecerdasan buatan atau AI menawarkan konsistensi tanpa rasa penat. AI ni, ia takkan mula tersilap kira pada pukul 3 petang kan? Faham. Ia ibarat kita ada satu alat tambahan yang takkan pernah mengeluh penat. Ya, dan ia boleh proses ribuan gambar dengan tahap ketepatan 100% sama. Menarik. Jadi bila kita sebut pasal teknologi baharu ni, saya difahamkan ada satu kajian yang diterbitkan pada bulan Mei 2026. Ini kajian yang sangat-sangat baharu. Betul. Jadi dari mana datanya kajian tahun 2026 ni? Adakah dari makmal canggih di Eropah atau Amerika? Tak, langsung tidak. Dan inilah yang buat kajian ni sangat relevan untuk pekebun kita. Ia tak dibuat dalam makmal simulasi. Mereka jalankan ujian ini di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Oh, Kalimantan Timur. Tapi kenapa kita di Malaysia perlu ambil peduli tentang kajian di sana? Sebab persekitaran mereka tu ibarat kembar kepada ladang kita. Kalau kita kaji teknologi untuk sawit, kita tak boleh ambil data dari negara 4 musim. Di Kutai Timur, keadaan cuacanya, hujan khatulistiwanya, kelembapan yang tinggi, semuanya sama. Struktur ladang pun mesti sama kan? Ya, jenis tanaman dan kepadatan pokok sawit di sana sangat serupa dengan persekitaran ladang di Malaysia. Ini bermakna bayang-bayang pelepah atau cabaran cahaya yang diuji dalam kajian tu menjadikannya 100% relevan untuk diaplikasikan terus oleh pekebun kecil tempatan kita. Masalah yang sama sejibik. Oh, okey. Mari kita tengok metodologi saintifiknya pula. Bila cakap pasal penglihatan AI di ladang ni,
Saya terbayang drone besar atau kamera berharga puluhan ribu ringgit. Peralatan makmal yang mahal-mahal lah kan? Sebenarnya, tidak sama sekali. Penyelidik sengaja tak guna peralatan mahal. Mereka hanya guna telefon pintar biasa. Biar betul. Telefon pintar biasa je? Ya, dalam kajian ni mereka guna model Xiaomi 12 Pro. Tiada ubah suai pun. Mereka cuma berdiri pada jarak sekitar 1 hingga 1.5 meter dari tandan dan ambil gambar. 1 hingga 1.5 meter. Itu memang jarak biasa pekebun berdiri tepi pokok. Betul tu. Dan sebanyak 539 imej berformat RGB diambil. Maksudnya gambar warna biasa dalam pencahayaan semula jadi di ladang. Langsung tanpa lampu tambahan atau kilat. Wow! Imej tu pula merangkumi pelbagai peringkat kematangan dari oren kemerahan hinggalah hitam pekat dan termasuk juga yang ada halangan pelepah yang teruk. Jadi ini bermakna kita mengajar telefon pintar untuk melihat tandan sama je macam cara pekebun melihatnya pada waktu pagi yang redup atau tengah hari yang terik? Tepat sekali analogi tu. Tapi mungkin ada yang terfikir, macam mana 539 gambar tu cukup nak ajar AI? Ya, selalunya perisian AI ni perlukan berjuta-juta gambar kan? Betul. Di sinilah penyelidik guna teknik perubahan imej buatan. Model AI ini dilatih menggunakan pelbagai perubahan pada gambar asal, macam putaran, perubahan kecerahan dan kontras. Oh, supaya AI tu tak terkejut bila cuaca berubah-ubah di ladang sebenar? Ya. Ia dilatih supaya kekal pintar walaupun ada bayang-bayang atau silau matahari yang ekstrim. Pintar sungguh cara tu. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baiklah, mari kita sambung. Selepas AI ni dilatih dengan beratus gambar tadi, mesti ada ujian perbandingan kan? Ya, memang ada. Kajian menguji 3 model utama kecerdasan buatan. Model-model tu ialah YOLO V5, YOLO V8 dan satu lagi dipanggil MaskRCNN. YOLO. Dengar macam budak muda selalu sebut YOLO tu. Ada kaitan ke? Bukan YOLO yang tu. Dalam AI, YOLO bermaksud You Only Look Once. Ia merujuk kepada cara sistem tu imbas keseluruhan gambar serentak dengan sangat pantas. Oh, faham. Jadi, antara ketiga-tiga ni, model mana yang muncul sebagai pemenang atau paling berkesan untuk pekebun? Tanpa peningan kepala dengan statistik makmal, model YOLO V5S muncul sebagai juara keseluruhan. Huruf S tu untuk small atau kecil. Kecil, tapi berkuasa. Sangat berkuasa. Ia sangat pantas dan hanya mencatatkan purata ralat sekitar 4.96 buah bagi setiap imej. Biar betul, ralat purata tak sampai 5 biji buah. Ya, kurang daripada 5 buah. Ia sangat jitu. Habis tu, macam mana pula dengan YOLO V8 dan MaskRCNN? YOLO V8 juga baik. Sangat padat pengiraannya, terutamanya dalam tandan yang sangat rapat. Tapi YOLO V5S tawarkan keseimbangan paling optimum antara kelajuan dan keupayaan mengelakkan buah daripada terlepas pandang. Tapi kenapa MaskRCNN kalah? Nama dia dengar sangat canggih. Ia memang sangat canggih. MaskRCNN ni, ia cuba mewarnakan setiap piksel buah. Sangat terperinci. Tapi disebabkan itu, ia sebenarnya lebih terdedah kepada ralat dalam tandan yang sangat padat. Ia jadi keliru. Terlalu teliti sampai tersilap. Betul. Dan yang paling penting, ia terlalu berat untuk dijalankan pada telefon pintar biasa. Bateri telefon anda akan cepat habis. Faham. Adakah ini bermakna model yang lebih pantas dan ringan, macam YOLO V5 tadi, sebenarnya jauh lebih baik untuk peranti mudah alih yang kita bawa ke kebun setiap hari? Saya mengesahkan perkara ini 100%. Dalam dunia perladangan ketepatan, kelajuan tindak balas peranti di tangan pekebun itu jauh lebih bernilai berbanding pemrosesan makmal yang lambat tapi terperinci sangat. Sangat masuk akal. Pekebun nak hasil yang cepat sambil berdiri tepi pokok, bukan nak tunggu loading sejam. Betul, kan nak terus tahu angka di situ juga. Jadi, mari kita ubah penemuan kajian baharu 2026 ni kepada tindakan praktikal untuk esok. Apa strategi harian yang pendengar kita boleh buat? Okey, ada 2 arahan praktikal utama. Pertama sekali, mula esok,
Mula amalkan menggambar tandan-tandan utama di ladang menggunakan kamera telefon pintar biasa anda. Jarak macam biasa tadi ke? Ya, dari jarak 1 hingga 1.5 meter di bawah cahaya matahari biasa. Ini penting untuk mewujudkan arsip visual pribadi ladang anda yang konsisten. Maknanya kita biasakan tangan kita tangkap gambar tandan dulu, jadikan tabiat. Dan arahan kedua, Gunakan gambar-gambar ini bersama alat AI yang ada. Contohnya macam cropdrive.ai. Ini untuk menggantikan tabiat meneka secara visual yang kita buat sebelum ni. oh maksudnya biarkan AI yang buat kira-kira tu. Tapi apa kebaikan terus yang pekebun dapat? Boleh menyewa kapasiti lori yang tepat tanpa membazir ruang lori. Ya, tak perlulah sewa lori besar sangat kalau buah sikit. Atau lori kecil tapi buah melimpah kan? Tepat. Dan selain lori, ia bantu merancang bilangan penuai dengan lebih cekap untuk minggu hadapan. Anda tahu berapa ramai buruh yang betul-betul diperlukan? Wah, ini bermakna mengetahui hasil bukan sekadar tentang berat akhir yang dijual di kilang, tetapi ia persediaan kos efektif sebelum hari penuaian tu sendiri. Betul. Pengurusan logistik yang tepat menjimatkan banyak wang pekebun. Ia memang satu teknologi yang menyelesaikan sakit kepala pengurusan. Baiklah, sebelum kita tutup, saya nak tinggalkan pendengar dengan satu idea baru untuk difikirkan. Bayangkan, pada masa hadapan, telefon pintar anda bukan sahaja mengira jumlah buah dalam masa sesaat, tetapi ia terus menghantar data tersebut secara automatik kepada pembeli atau kilang berhampiran. Dan ia lakukan ini untuk mendapatkan tawaran harga jualan terbaik pada hari itu, sebelum buah itu dipotong pun dari pokok. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi dengan kelajuan teknologi sekarang. Memang tak mustahil. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.